Kalau tengok cerita Nabi belah bulan tu kan, kalau secara ringkasnya, bukan sekadar orang Mekah ni masuk Islam, bukan sekadar orang Mekah saja. Bahkan ada satu orang lelaki. Lelaki ni dia duduk di India, di Kerala India. Cerita belah bulan ni, Abu Jahal ni dia jumpa Rasulullah waktu tu Nabi duduk dekat Hijr Ismail. Muhammad, kalau kau boleh buat benda ini, kami masuk Islam semua. Nabi ni dia satu orang yang baik. Dia tak ada kata, engkau ni orang Penang ke Bedok leceh, macam tu, betul ya? Tak tahu betul ke tidak, main bantai. Bodoh 3 hari takkan pandai cakap Penang terus. Nak kata tuan-tuan, Nabi ni dia tak ada sangka buruk langsung, walaupun Abu Jahal ni selalu nak menghalang, nak melawan Nabi. Dia kata, apa yang kau suruh kami buat? Kata Abu Jahal, aku nak engkau belah bulan. Kalau Musa boleh membelah lautan, engkau Nabi, engkau kata engkau Muhammad, engkau Rasulullah, engkau Nabi, kau mesti boleh belah bulan. Bayangkan tuan-tuan, bulan tu tinggi tu. Kalau laut Nabi Musa tu depan mata, boleh sentuh, ni bulan tak boleh sentuh. Pada ketika itu Nabi kata, okey kita buat. Bila Nabi nak buat saja, Abu Jahal kata, jangan buat kat dalam kawasan Kaabah ni. Sebab banyak kali kalau kau buat dalam kawasan Kaabah ni, mesti kau menang. Sebab apa tuan-tuan? Memang banyak kali bila Nabi duduk dalam Kaabah, orang nak buat tak baik dekat Nabi, mesti Nabi akan menang. Contohnya, pernah sekali Abu Jahal datang nak letak kaki dia dekat belakang kepala Rasulullah, belakang leher Nabi. Abu Jahal kata dekat orang Quraisy, kau tengok ni, aku nak pergi letak kaki aku belakang leher dia. Orang Quraisy kata, jom kita tengok Abu Jahal ni. On the way Abu Jahal nak pergi pijak kepala Nabi SAW, maka ketika itu belum sempat dia pijak, tergolek dia. Abu Jahal balik berlari belakang orang pembesar Quraisy. Dia kata, oh Muhammad punya sihir kuat, belum sempat nak sentuh dia, aku dah berpusing dah. Kata Rasulullah pada Abu Bakar, kalau sempat Abu Jahal letak kaki dia belakang leher aku, maka Allah akan mengoyakkan jasadnya seperti mana kita mengoyakkan kertas. Banyak benda yang lain yang menyebabkan dalam kawasan Kaabah ni Nabi mesti menang. Contohnya Ummu Jamil bin Harab. Siapa Ummu Jamil bin Harab? Isteri kepada Abu Lahab. Kan bila Abu Lahab marah kat Nabi, bila Nabi kumpul orang Mekah, Nabi kata, percaya tak kat belakang aku ni ada satu kumpulan tentera yang nak menyerang kamu. Orang Mekah kata, kami percaya Muhammad bukan sebab ada tentera, sebab engkau ni memang tak pernah menipu. Abu Lahab datang, tabbat celaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, adakah kerana benda ini kau kumpulkan kami? Maka turunlah ayat daripada Allah, surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. 6 bulan sebelum Abu Lahab meninggal dunia, sakitnya dia, menderitanya dia kerana ayat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Ayat tu sampai tu je. Kenapa ada wamra'atuhu hammalatal hatab? Kenapa ada isteri dia pula yang termasuk dalam ayat ni? Yang duk marah Nabi tadi Abu Lahab isteri dia tak ada pun. Rupanya, ni cerita dia, bila Abu Lahab menderita sakit akibat orang duk ulang tabat siada abi lahabin watab, tabat siada abi lahabin watab, celakalah Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Dia sakit, dia tension, duduk dalam rumah. Isteri dia marah dekat orang-orang yang baca ayat ni. Dia pun pergi masuk nak bertemu dengan Nabi dekat dalam kawasan Mekah, yang mana orang cakap Nabi ni tak ada tempat lain, Muhammad ni tak ada tempat lain yang dia selalu lepak dekat Kaabah lah. Waktu tu Kaabah banyak berhala lah. Ni belum dakwah secara terang-terangan lagi, belum hijrah lagi, awal-awal. Ummu Jamil ketika itu dia bawa di kiri kanan dia batu. Dia bawa batu yang besar, kemudian dia masuk, dia tanya, mana Muhammad? Muhammad duduk dengan Abu Bakar dekat dalam kawasan Kaabah. Ummu Jamil ni berjalan masuk dalam keadaan yang marah, nak ambil batu, nak campak dekat Rasulullah. Bila Abu Bakar nampak Ummu Jamil datang bawa batu, Abu Bakar cakap dekat Nabi, ya Rasulullah, aku takut kalau dia nampak engkau, dia campak batu dekat engkau. Abu Bakar kelang kabut dia, alamak, ni tak pasal-pasal Nabi kena baling batu ni. Nabi duduk sebelah aku ni.
Macam mana nak buat ni? Abu Lahab tak boleh, Abu Jahal tak, Abu Bakar, banyak sangat Abu, saya pun dah tersalah nama. Abu Bakar dah tak boleh nak buat apa dah. Dia dah kelang kabut, dia dah panik sebab Ummu Jamil datang nak ambil batu nak baling kat Rasulullah. Rasulullah elok duduk sebelah dia. Ummu Jamil datang depan Abu Bakar, dia jerit Abu Bakar, "Oi Abu Bakar, mana Muhammad? Mana Muhammad?" Suka-suka kata suami aku celaka. Mana Muhammad? Dia tu yang celaka. Kau nampak tak batu ni? Sekarang kalau aku jumpa Muhammad, aku nak campak batu ni kat kepala dia. Korang hajar dia ni. Abu Bakar dah pening lah. Ni sebelah aku ni siapa? Takkan dia tak nampak Nabi punya besar duduk sebelah Abu Bakar, duduk sebelah dia. Ummu Jamil duduk depan Abu Bakar, tak nampak Nabi. Abu Bakar terkejut. Mana Muhammad? Kau jangan nak sembunyikan dia. Kejap lagi kalau kau jumpa dia, cakap aku nak baling batu dekat dia. Ummu Jamil patah balik keluar daripada kawasan Kaabah. Abu Bakar terkejut. Apa berlaku ni? Nabi pun terus sebut kepada Abu Bakar, baca ayat 45 surah Al-Isra. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Sesungguhnya apabila engkau membacakan Quran, maka kami jadikan antara engkau dan antara orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu hijab. Dia tak nampak kita. Maka Allah Ta'ala pelihara Nabi. Ummu Jamil tak nampak Nabi. Itu dalam kawasan Kaabah tu. Maka sambunglah ayat tadi, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Esok hari akhirat, Ummu Jamil esok dia akan bawa kayu-kayu api, akan bakar suami dia. Tu sambung cerita tu. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Abu Jahal cakap tak boleh Nabi duduk dekat dalam kawasan Kaabah ni. Kang, dia guna sihir lagi, kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal kata kat Nabi, Muhammad, jom kita keluar daripada kawasan masjid. Nampak tak bukit tu? Nama bukit tu Jabal Abu Qubais. Tuan-tuan tahu Jabal Abu Qubais kat mana? Esok kalau tuan-tuan pergi umrah, kalau tuan-tuan dapat pergi haji, minta-minta selesailah cepat urusan COVID-19 ni. Corona virus semua ni dihilangkan cepat oleh Allah. Kita umat Malaysia, orang Islam ni boleh pergi buat umrah, buat haji. Tuan-tuan dapat pergi buat haji esok, buat umrah, tuan-tuan akan buat sa'i, betul tak? Tuan-tuan kena buat sa'i, rukunnya kena buat sa'i. Bermakna bila tuan-tuan buat sa'i, tuan-tuan akan mula dekat Bukit Safa, betul? Daripada Safa pergi Marwah, Marwah pergi Safa balik, ulang alik 7 kali. Bila tuan-tuan mula dekat Bukit Safa, tuan-tuan nak turun pergi ke Bukit Marwah, dekat kawasan bukit itu tuan-tuan akan nampak bahagian kanan. Tuan-tuan akan nampak ada satu bukit. Bukit itu dia dah turap dengan jubin-jubin. Atas bukit tu ada istana Raja Saudi. Bahagian mana ni ustaz? Tak ingatlah ustaz. Alah, kalau tuan-tuan tengah buat sa'i tiba-tiba sakit perut, tuan-tuan nak pergi bilik air. Kan tuan-tuan keluar naik tangga sikit pergi kawasan toilet belah kanan tu. Itulah kawasan perkampungan Quraisy, dan kawasan bukit itu adalah kawasan bukit Jabal Abu Qubais. Di situlah ketika mana yang dicerita dan diriwayatkan ketika Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi Nuh, bumi ini banjir besar, maka Allah Ta'ala pelihara Hajarul Aswad naik ke atas puncak Jabal Abu Qubais. Begitu juga ketika mana Nabi membelah bulan, Abu Jahal kata dekat Nabi, jom naik atas bukit ini, engkau belah bulan, orang Mekah semua boleh tengok. Jadi bila Nabi naik dekat atas bukit tersebut, akhirnya Nabi membelah bulan. Nabi tunjukkan, Nabi isyaratkan bulan terbelah dan kemudian dimasukkan kembali, dicantumkan kembali. Abu Jahal cakap apa? Ini masih lagi sihir. Sebab itu tuan-tuan, ada orang ni, dia buat macam mana pun, kita cakap macam mana, kalau hati ni tak nak, hati dah gelap, memang tak nak sungguh dah. Bukan dia nak terima pun, dia saja nak mengejek gitu. Akhirnya Abu Jahal cakap apa? Macam ni lah, kalau apa yang kami nampak ni betul, belum lagi dikatakan sebenar-benarnya ini yang kau buat, mungkin sihir. Tak apa, kita tunggu orang-orang yang datang daripada luar, yang tengah berjalan dekat atas padang pasir tu. Kalau betul lah pagi esok dia sampai kat Mekah, mereka pun cakap benda yang sama, kita tanya dekat dia, kau nampak tak bulan terbelah dua dekat padang pasir? Kalau betul mereka kata bulan terbelah dua juga, maka benarlah engkau membelah bulan, kami masuk Islam. Tadi Abu Jahal kata kalau belah bulan masuk Islam. Ni tak pula, dia kata tunggu pula orang datang Mekah, tanya dekat dia, kalau nampak belah bulan pun masuk Islam. Nabi kata tak ada masalah.
Akhirnya pada ketika itu, belum sempat orang Mekah tanya pedagang-pedagang yang datang ke Mekah pada ketika itu, nampak ke tidak bulan terbelah? Akhirnya orang-orang pedagang-pedagang, peniaga-peniaga yang datang daripada luar, yang lalu naik unta atas padang pasir, mula kecoh pagi tu. Kecoh, weh, bulan terbelah, korang nampak tak siapa yang buat? Bulan terbelah, kami nampak ni. Nampak je lah depan mata kami, tiba-tiba Allahu Akbar. Macam mana benda ni? Kecoh lah pagi tu. Abu Jahal tetap kata, ni sihir Muhammad ni semua ni. Abu Jahal dia buat tu nak pastikan Nabi tak boleh buat dan orang jauh daripada Islam. Tiba-tiba bila dia minta Nabi buat betul. Bulan terbelah betul, dan orang ramai-ramai berbondong-bondong masuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang lelaki tadi saya sebut kan, ada seorang lelaki nama dia Malik Ceruman. Minta maaf, silap, nama dia Ceraman Perumal. Dia ni raja di Hindu, di Kerala. Tengah duduk dekat balkoni dengan isteri dia, tiba-tiba dia nampak bulan terbelah. Dia terkejut. Dalam sejarah, tuan-tuan boleh cari sejarah dia, bagaimana dia pun tunggu daripada orang yang datang ke kampung dia, ke Kerala, India. Dia tunggu siapa agaknya yang boleh aku bagi jawapan yang belah bulan ni. Tunggu demi tunggu. Dia tanya semua orang tak tahu. Nampak tapi tak tahu siapa buat. Tiba-tiba datang daripada orang kampung, orang India, orang Kerala. Dia pergi berdagang, pergi ke Mekah. Sampai ke Kerala, dia bawa cerita ni pergi ke Ceraman Perumal. Yang buat ni nama dia Muhammad, dia dakwa dia Nabi. Akhirnya Ceraman Perumal buat keputusan pergi ke Mekah jumpa Nabi. Akhirnya masuk Islam. Dia tukar nama jadi Tajuddin dan dia kata kat Rasulullah, aku nak balik pergi Kerala India. On the way nak balik, Nabi kata kau jangan balik seorang, aku bagi kau seorang peneman. Siapa dia? Seorang sahabat Nabi, nama dia Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kita kenal kan, seorang sahabat Nabi yang cukup agung. On the way nak balik, Ceraman Perumal meninggal dunia, wafat. Pada ketika itu dia dimakamkan di Laut Arab. Sebelum dia meninggal dunia, dia bagi surat kepada Malik bin Dinar. Macam mana yang berlaku dekat aku, apa yang berlaku dekat aku, bawa surat ni balik ke Kerala India. Malik bin Dinar naik kuda pergi ke Kerala India, bawa surat tadi, tunjuk dekat orang Kerala India. Orang Kerala bila baca, ni surat head letter chop daripada Ceraman Perumal, surat rasmi daripada Ceraman Perumal. Ni raja kita yang cukup hebat. Surat ini kata, tolong layan Malik bin Dinar macam kamu taat kepada aku. Maka ketika itu orang cakap, apa yang kamu nak kami boleh bagi. Malik bin Dinar kata, aku tak nak apa-apa. Bermula pagi esok, aku nak dakwah seluruh orang Kerala India. Akhirnya semua masuk Islam dan terbinanya masjid yang paling lama di Kerala India. Sehingga hari ini masih lagi ada, tuan-tuan tengok dalam internet, cari gambar dia, nama masjid itu Masjid Malik Ceraman. Malik diambil daripada nama Malik bin Dinar, Ceraman diambil daripada Raja Ceraman Perumal. Sebab itu rumah ibadat yang paling tertua di Kerala India adalah masjid yang dibina oleh Malik bin Dinar. Islam masuk ke kawasan India bukan kerana perang, tetapi kerana terbelahnya bulan, hasil daripada Abu Jahal. Ini jasa Abu Jahal. Jasa Abu Jahal tu, dia ingat benda tu boleh buat orang jauh dengan Islam, tapi akhirnya benda itu orang India yang tak kenal Nabi jauh boleh masuk Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak lagi lah cerita yang menyebabkan Abu Jahal ni buat macam-macam, tapi orang tetap nak masuk Islam.